perawat apa, memang top sekarang dalam Facebook. Dia ada selalu buat live, dan bila sekali dia buat live, ribu-ribu yang masuk menonton. Dia pegang buah tasbih. Dia kata buah tasbih ni, orang yang beli buah tasbih dengan dia hantar balik buah tasbih tersebut. Ni saya nak cerita bagaimana syirik sekarang dia boleh berlaku tanpa sedar, dan atas nama agama, atas nama perubatan Islam. Dia kata dia, orang tu hantar balik buah tasbih tu kerana orang yang pegang buah tasbih tu kepanasan. Sebab orang tu kononnya ada jin, pegang buah tasbih dia jadi panas. Apa dia nak cakap? Tasbih dia power. Maknanya siapa ada gangguan, tak perlu baca ayat Quran dah, boleh pegang buah tasbih dia. Akhirnya tasbih ni akan bertukar menjadi tangkal. Dulu tangkal orang buat ikat dia itu style bomoh, lama punya style tu, old school punya. Yang baru sekarang ni yang pakai serban, dia buat buah tasbih, kemudian kononnya ini boleh menyebabkan orang-orang yang kena gangguan boleh menjadi baik dengan buah tasbih dia. Lalu berderet orang-orang PM dia, orang beri komen nak beli buah tasbih tersebut. Orang yang tak ada ilmu akidah yang mantap, dan kalau betul dia dapat buah tasbih tu dia baik penyakit, jin tu akan berkompromi untuk keluar sekejap dan sebagainya untuk menunjukkan hebat. Akhirnya rosak akidah kerana buah tasbih. Sedangkan Nabi kata, man allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang gantung tangkal, tak kira tangkal itu buah tasbih ke apa ke, kayu koka ke, kayu gemunggal ke, kemuning hitam ke, apa-apa semua tu, itu semua boleh membawa syirik. Kerana Allah tidak jadikan makhluk halus takut pada kayu itu, kayu ini, tak ada. Tak ada dalam hadis, tak ada dalam ilmu perubatan Islam pun yang berdasarkan ruqyah ni. Inilah cara-cara moden bagaimana nak syirikkan, menyebabkan orang-orang yang tu dia tak sedar dia telah buat perkara syirik. Siapa yang dijumpa dengan bomoh-bomoh macam ni, tanya soalan saja. Nabi kata, man atakahinan aw arrafan, dia jumpa dengan bomoh macam ni, tanya soalan saja, belum lagi dia percaya, baru tanya saja, lan tuqbal salatuhu 40 lailah, tidak diterima sembahyangnya 40 malam. Kalau dia pergi dekat bulan Ramadan ni, dia pergi termasuk dengan terawih sekali, Tuhan tak terima. Tapi kalau dia pergi dan dia percaya, fa yusaddiquhu bima yaqulun, dia percaya dengan apa yang dicakapkan oleh bomoh, dengan benda khurafat apa semua tu, faqad kafara bima uzila ala Muhammad, dia telah kufur dengan apa yang diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak beritahu, ilmu ni ada dua jenis. Satu ilmu maujud. Dalam akidah ilmu ada dua jenis. Satu ilmu maujud, yang kedua ilmu mafkud. Ilmu maujud ialah ilmu tentang Quran, hadis, surga, apa semua, solat yang ada dalam Quran. Maujud makna ada dalam Quran, dalam hadis. Siapa yang tidak percaya kepada ilmu maujud yang ada dalam Quran, hadis, dia boleh jadi kufur. Contoh dalam Quran ada kata aqimus salah, dirikan sembahyang. Dia kata sembahyang tak ada pun, jadi kufur kerana tidak percaya dengan ilmu maujud. Di sana ada satu lagi ilmu yang dipanggil ilmu mafkud. Ilmu mafkud maknanya ilmu yang disembunyikan oleh Allah. Siapa mendakwa mengetahui ilmu yang disembunyikan oleh Allah, dia jadi syirik kerana dia seolah-olah standing dengan Allah, sedangkan ilmu tersembunyi hanya Allah saja tahu. Contohnya, bilakah kiamat nak berlaku? Ini mafkud. Nabi SAW sendiri pun tak tahu, malaikat Jibril pun tak tahu, kecuali Allah. Tiba-tiba ada si Polan ataupun si Anu yang cakap dia tahu bila nak kiamat, maka dia seolah-olah dia kata dia label Tuhan. Tuhan tahu benda baik, dia pun tahu. Yang syirik. Bomoh kadang-kadang dia tahu benda yang mafkud ni. Orang siapa buat awak, orang dekat, orang jauh, sedangkan ilmu itu ilmu gaib, dia tak ada di tempat kejadian. Ketika orang sihir, katakanlah orang kena sihir, dia adakah di tempat kejadian tu? Dia tak ada. Ini perkara gaib. Kalau perkara gaib, mana dia boleh tahu? Yang buat awak bukan orang jauh, orang dekat aja. Awak ni kena sihir, orang tuju pada awak tapi tak kena tepat. Ini boleh menyebabkan syirik. Yang geng-geng macam ni lah, kemudian kejap-kejap naik gunung jerai, naik bukit, naik apa. Siapa ajar ilmu perubatan pergi naik bukit ni? Nak ambil apa atas gunung jerai tu? Tu tempat jin bertendang. Kemudian buat video naik ke tu, pergi apa gunung, naik gunung. Ini bukan ilmu perubatan Islam. Tak ada pun saya menuntut dan Dr. Haruddin, tak ada pun dia cakap kamu pergi naik bukit-bukit cari ilmu kat sana, betapa apa semua. Tak ada. Orang-orang macam ni tuan-tuan, dia boleh mengelirukan. Sebab tu kita kena ingat, kalau nak masuk Ramadan, bersihkan.
Jangan percaya dengan karut marut. Itu yang ibadat. Yang kedua, mesti ikhlas kerana Allah. Puasa memang mengajar kita ikhlas. Satu-satunya ibadat yang tak boleh nak tunjuk pada orang, puasa. Sembahyang boleh tunjuk, dia ada rukuk, ada sujud. Pergi haji boleh tunjuk, pergi umrah boleh selfie depan Kaabah, kemudian send dalam grup WhatsApp, dalam Facebook, boleh tunjuk. Semua ibadat lain ada potensi untuk ditunjukkan. Orang boleh sujud yang panjang di masjid, tambah-tambah bakal bapak mertua ada sebelah, sampai orang confuse, ni mati dalam sujud ke apa, contoh. Tapi puasa nak tunjuk apa? Dia bukan ibadat buat. Tapi kenapa kita boleh bertahan sampai maghrib? Daripada pagi kita tak minum satu titik air pun boleh bertahan sampai maghrib. Percayalah, kalau atas nama diet, tak mungkin kita mampu bertahan. Sehari mungkin boleh kot, tapi kalau sebulan tak mungkin orang boleh diet tak minum setitik air pun. Kerana kebanyakan kita diet adalah ke laut kan, tak akan mampu bertahan. Tapi kenapa boleh bertahan? Kerana Allah. Kerana Allah itulah yang memberi kekuatan sebenarnya. Sama ada kita sedar atau tidak, kadang-kadang kita tak perasan pun, kenapa aku boleh puasa sampai itu. Kita buat kerana Allah. Buktinya, kalau kita duduk keseorangan, kenapa kita tak minum air walaupun kita boleh minum pun? Kita balik ke rumah kita waktu tengah hari, tambah-tambah sekarang musim panas, cuaca lain macam, kita buka peti sejuk, masih ada air press orange semalam, tak ada, lain clear, bapak kita tak ada, nenek baru meninggal minggu lepas, semua tak ada, kita dengan air sirap tu je. Kenapa kita tak minum? Allah. Sedar atau tidak, kita dikhususkan oleh Allah selama sebulan melalui puasa. Kita buat sesuatu kerana Allah. Orang suka, orang tidak suka, kita buat kerana Allah. Orang tengok, orang tak tengok, kita buat kerana Allah. Puasa mengajar ikhlas. Mana puasa boleh tunjuk? Orang tak puasa pun dia boleh berlakon. Geng-geng kampung pisan Pak Jabik yang buka pukul 11 pagi tu, dia boleh. Yang geng-geng apa ni, yang plastik hitam pun ada, mereka boleh berlakon. Kita ingat waktu sekolah dulu, saya ingat sekolah petang kan, waktu semaya asar pukul 4 lebih, ada kawan-kawan boleh dia minum air waktu ambil semayang tu, padahal nak berbuka pukul berapa je pun, berkoma 3 kali, keluar sekali je. Jadi maknanya balik kat rumah confirm muka letih, mak dia pun tak boleh teris. Puasa nak mengajar kita ikhlas. Sebab tu rukun puasa semuanya tak boleh tunjuk. Niat, mana boleh tunjuk pada orang niat. Nawaitu Ramadan bukan niat, itu lafaz niat. Nak baca boleh, tak baca tak pasal. Jangan ingat bila tak baca Nawaitu Ramadan, puasa tak sah. Saya dah berbelah tahun dah tak baca. Sebagaimana saya tak baca usolli, saya tak marah orang baca usolli, bacakanlah. Tapi itu bukan niat. Yang niat ialah masa akad takbir tu. Niat dalam hati. Nak baca okey, tak baca tak pasal. Tengoklah dalam mana-mana kitab pun. Cuma dalam mazhab Syafi'i dia kata sunat kita baca niat, dilafazkan sebagai menguatkan hati. Itu sahaja, bukan wajib pun. Sebab tu kalau penyimpan maha besar Raja-Raja Melayu yang kita berteka-teki baju apa dia pakai setiap kali dia muncul tu, menyatakan bahawa besok nak berpuasa, lalu terdetik niat dalam hati nak puasa Ramadan, itu dah kira niat. Bahkan ulama kata siapa yang bangun makan sahur, itu sudah ada niat puasa. Kalau tidak, dia bangun buat apa? Niat ialah keinginan dalam hati. Keinginan dalam hati yang niat kerana Allah tu menyebabkan kita menjadi boleh bertahan. Bukan setakat makan dan minum, segala-gala yang berkaitan dengan puasa, yang pantang larangnya semua kita ikut. Bersetubuh dengan isteri, masukkan sesuatu ke dalam rongga badan, apa semua kita patuh kerana Allah. Puasa mengajar kita ikhlas. Kerana keikhlasanlah yang boleh membawa manusia dekat kepada Allah. Dan iblis tidak boleh, syaitan tidak boleh goda orang-orang yang ikhlas. Orang-orang ikhlas tak boleh goda. Hadis yang mengatakan ada orang membuat amalan ahli syurga sehingga dia dengan syurga sehasta sahaja, tapi di akhir hayatnya dia membuat amalan ahli neraka, maka dia masukkan neraka. Maka ulama mentafsirkan, mensyarahkan hadis ini ialah mereka yang beramal tidak ikhlas. Nampak macam amalan agama, nampak macam amalan akhirat, tetapi tersembunyi di lubuk hatinya ketidakikhlasan, menyebabkan Allah zahirkan ketidakikhlasannya sebelum dia meninggal dunia dan baru tahu sebenarnya apa yang dia lakukan. Yang kedua, puasa mengajar kita ibadat mesti ada ikut Nabi. Puasa betul-betul ajar kita supaya ikut Nabi SAW. Tak boleh lari daripada Nabi. Nabi ke kanan, kita ke kanan. Nabi ke kiri, kita ke kiri. Sampai buah apa yang nak dimakan sebelum berbuka, buah kurma bukan buah tempatan.
Bahkan ada yang lebih sedap daripada buah kurma. Kenapa kita menggunakan buah kurma? Dan sepunya kita nak ikut Nabi, kita tanya lagi ustaz, buah kurma mana yang betul-betul menepati sunnah? Maka ustaz kata rutab berbanding dengan tamar. Kerana rutab buah kurma yang agak basah, yang senang dicerna dan memberikan tenaga segera, berbanding dengan buah tamar. Kita beli rutab kerana nak ikut Nabi. Saya percaya tuan-tuan yang nak makan tengah hari ni tak ada sebelum makan buah kurma dulu. Tetapi kenapa bulan Ramadan kita makan buah kurma? Kerana kita nak patuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada orang lain telah meninggalkan Nabi 11 bulan. Bulan Ramadan mengajak untuk mendekati Rasulullah. Kerana tidak ada petunjuk yang paling baik untuk selamat melainkan petunjuk yang dibawa oleh Nabi SAW. Tidak ada. Apa yang Nabi buat, itulah yang kita kena ikut. Kerana Nabi menjadi contoh. Berzikir ke apa, jangan. Ni kadang-kadang keluar zikir pelik-pelik, bunyi pun macam kelakau. Ni zikir apa ni? Nabi telah tunjukkan semua cara berzikir. Kalau kaki mana dia hulurkan masuk ke tandas, kalau tangan mana nak menutup ketika menguap, kalau apa yang nak dibaca ketika bersing, Nabi tunjukkan. Takkanlah berzikir Nabi biarkan untuk ditentukan oleh mana-mana tokoh. Tak mungkin. Nabi dah tunjuk cara berzikir, sahabat dah tunjuk. Tiba-tiba bila ada tok guru ni cakap zikir macam ni boleh, ulama dia boleh tersilap. Kita tidak menafikan. Ada ulama yang menyokong zikir-zikir tertentu dan ulama tu hebat. Dan kita tidak menolak ulama tersebut. Tetapi dia tidak semestinya betul dalam perkara tersebut. Dia silap dalam perkara itu, kita betulkan, ulama lain betulkan dalam perkara itu, tanpa menafikan keilmuannya dalam perkara lain. Ada orang tak faham. Bila ulama itu ditegur dalam perkara yang spesifik, maka orang kata, kenapa kena tolak ulama ni? Ini kan ulama besar. Sebesar mana ulama pun dia ada sisi kesilapan. Kerana dia bukan Nabi, maka ulama lain akan datang tegur. Bukan menolak seluruh ilmunya, tetapi menolak dalam bab silap itu sahaja. Nak faham? Ni ada orang, oh, siapa kamu? Bukan saya yang tegur, ulama lain yang tegur. Zikir hu ada ke dalam hadis? Cuba bawa satu hadis. Saya tak nafikan ada tok guru cakap, ada ulama yang mempertahankan, ada buku ditulis, tapi tak ada satu hadis pun walaupun dhaif. Yang ada hanya daripada sumber Syiah. Tak boleh. Afdalul zikri la ilaha illallah. Sa'abdul zikri la ilaha illallah. Kalau orang kata nama Hu itu adalah Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung, pernahkah Nabi berzikir dengan Hu? Tak ada. Jadi jangan kita nak peningkan otak dengan mengambil pendapat-pendapat ilmu yang pelik. Syarrul ilmu al-gharib, seburuk-buruk ilmu yang pelik. Wa khairul ilmi az-zahir allazi qad rawahu an-nas. Ini bukan kata saya, kata Imam Malik rahimahullah. Imam Malik kata seburuk-buruk ilmu yang pelik-pelik dan sebaik-baik ilmu yang betul, yang zahir, yang semuanya orang bercakap tentangnya. Ulama lain cakap. Yang pelik-pelik tu jangan ambil. Ni kadang-kadang bila nampak pelik makin nak ambil. Bila ada orang bercakap pelik nak ambil. Sedangkan yang pelik tu bermasalah. Yang tak kena dengan Quran hadis. Kalau pelik pada pandangan kita tapi ada dalam hadis itu, kita yang rasa pelik. Ni ulama pun pelik. Sekarang macam hebat-hebat mendakwa boleh bercakap dengan Nabi secara yaqazah. Semuanya tidak berlaku di kalangan ulama-ulama besar yang benar-benar muktabar. Tapi muncul di kalangan orang-orang baru pada hari ini yang mungkin untuk melonjakkan pribadinya supaya dipandang hebat oleh orang-orang di sekelilingnya. Maka kita kena berhati-hati. Dalam bulan Ramadan nak mengajak kita ikut Nabi SAW. Jangan ketika makan kita ikut Nabi, tapi sembahyang maghrib kita skip, tak ikut cara Nabi. Saya percaya kebanyakan orang berbuka dengan buah kurma. Tapi yang berbuka dengan buah kurma ikut Nabi berapa ramai yang pergi sembahyang maghrib berjemaah. Jangan kita bab makan ikut Nabi, bab ibadat tolak Nabi. Saya perhatikan di masjid-masjid kebanyakannya sembahyang maghrib berjemaah lagi kurang berbanding dengan bukan Ramadan. Nak makan-makanlah, nak berbuka kat rumah berbukalah, tapi pastikan lelaki sembahyang maghrib berjemaah. Kenapa tinggalkan sembahyang maghrib berjemaah? Kerana makan. Adakah bulan Ramadan ni bulan makan-makan? Ramadan bulan puasa dia kontra dengan makan. Sebelah bulan dah kita memberi laluan kepada makan. Cakap aja tempat makan yang paling sedap, insya-Allah sampai. Orang buat dalam grup WhatsApp tunjuk gambar makanan semua apa semua, kita pun terus tanya, beri komen, sharekan question. Sampai.
bulan Ramadan bertukar menjadi bulan makan-makan? Tak malukah kita dengan orang bukan Islam 27,000 tan makanan dibuang sepanjang bulan Ramadan, yang penyebabnya tangan-tangan orang beriman, yang makanan itu kalau dibuang dihantar ke Syria dan tempat-tempat kebuluran mungkin boleh menjadi menu untuk mereka berbuka puasa? Apa kita nak jawab di hadapan Allah? Ramadan bukan bulan makan-makan, macam biasa sudah. Nak tak payah nak pelik-pelik. Kalau yang ada isteri, tak payah nak download menu makanan selama sebulan, kemudian send dalam grup WhatsApp isteri, kemudian siap ada nota kaki lagi. Ini yang abang cadangkan untuk bulan Ramadan nanti. Kalau boleh ikut betul-betul, jangan skip ya. Siap beri amaran tu. Ingat, bulan Ramadan bukan bulan makan-makan. Kalau perut kita terlalu kenyang, kita akan kehilangan qiyam. Dalam bulan Ramadan dia ada dua, sama ada siam dan qiyam, mesti selari. Kalau siam kita, puasa kita betul, akan melahirkan qiyam pada malam hari. Kalau puasa kita bermasalah, kita tak dapat qiyam, yang kita dapat ialah niam. Niam maknanya tidur malam, qiyam maknanya beribadah. Nak tahu gagal atau tidak siam kita, waktu berbuka. Allah sengaja letakkan waktu berbuka dengan waktu maghrib sama saja. Allah bukan tak boleh buat waktu berbuka pukul 7, waktu maghrib 7.15, boleh sahaja. Tapi kenapa Allah samakan? Allah nak tengok siapa yang telah menahan hawa nafsu, tidak makan dan minum, kemudian bila berbuka puasa dia gabungkan semua, minum pagi, makan tengah hari, minum petang, kemudian dia jamakkan untuk waktu berbuka, dan akhirnya dia menjadi terlampau kekenyangan, dan apa yang dia dapat dalam tarawih nanti dia tak akan dapat apa-apa. Tarawih adalah merupakan medan untuk kita munajat kepada Allah. Allah sengaja jadikan tarawih bulan Ramadan. Bulan lain tak ada tarawih, walaupun qiyamul lail ada. Tarawih boleh buat lepas isyak dalam keadaan berjemaah. Mana qiyamul lail buat berjemaah? Boleh buat, tapi afdalnya sendirian. Tapi tarawih afdalnya berjemaah. Tarawih ni untuk kita bermunajat dengan Allah. Sebab tu namanya tarawih. Tarawih maknanya sembahyang dengan rehat, tenang. Nabi ketika Nabi nak ajak Bilal supaya azan, apa Nabi kata pada Bilal? Arihna ya Bilal, rehatkan kami wahai Bilal. Sebab tu bila Assalamualaikum, dia tidak terus bangun sembahyang, dia ada baca-baca. Bacaan tu tak ada dalam hadis pun. Subhanallah memiliki makbud apa semua tu tak ada. Cuma ulama buat untuk mengisi kekosongan masa tu. Sebab dah berjemaah, dia bimbang takut orang tu baca ni jadi kelang kabut, maka dia pun tentukan nak baca benda lain pun boleh. Kalau kita sembahyang tarawih dekat rumah, nak zikir lain ke, istighfar ke, selawat ke, nak senyap saja pun boleh. Janji ada tempoh bertenang untuk kita bangun dan mengerjakan solat, bukan nak cepat-cepat. Kan? Itu tarawih. Sebab tu tak payah bertepik-tepik waktu selawat tu. Saya ingat waktu budak-budak dulu, kalau bila kata Allahumma salli ala Muhammad, kita yang belakang tu bertempik, bukan main kuat berselawat sampai kipas pun bergegau. Kalau dah perangai, dah tua macam ni, macam-macam kita ni, tak payah nak bertempik. Dalam ibadat ni tak elok bertempik-tempik. Wala tajhar fi salatika wala tukhafit biha. Jangan kamu menguatkan suara ketika sembahyang, dan jangan kamu perlahankan. Wabtaghi baina dzalika sabila, kamu kena balance di antara kuat sangat dan perlahan sangat. Kuat sangat sampai bertepik tak boleh. Sembahyang sampai kita sendiri tak dengar Fatihah kita, sembahyang tak sah dari sudut fiqhnya. Tuan-tuan baca Fatihah, mulut bergerak, bunyi keluar angin je, tak dengar, telinga sendiri tak dengar. Telinga Pak Cik Abu tu tak sekira dia sound trouble. Yang kita ni, maka tak sah. Setiap rukun qauli, Fatihah, Allahu Akbar, takbiratul ihram, tahiyat terakhir, selawat pada Nabi, Assalamualaikum pertama, mesti telinga sendiri dengar. Sebab itu rukun. Jangan angkat takbir Allah bunyi akbar hilang terus, tak sah. At-tahiyat sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tu dia panggil tasyahud. Kemudian selawat pada Nabi. Hak lain kalau tak dengar tak apa, dia tidak menjejaskan rukun. Sebab tu kalau nak berselawat macam yang dibuat di masjid-masjid, tak payah bertepik-tepik. Allahumma salli ala Muhammad, biasa sudah. Buat apa nak bergegau-gegaunya? Ini beribadah, bukan buat tunjuk perasaan nak turunkan harga minyak.
nak bercakap dega-dega, maka kita buat biasa-biasa sudah. Dan akhirnya Ramadan kita diajar untuk ikut Nabi SAW dalam setiap aspek kehidupan kita. Nabi SAW sebagai petunjuk, dia bukan mengajar dalam bab ibadah sahaja. Sampai bab makan, bila saya mengkaji tengok tentang kesihatan Nabi SAW, ketika dunia barat belum lagi bercerita tentang mandi sebagai salah satu yang menyihatkan tubuh, membersihkan apa semua, Nabi telah datang ajar sampai hari Jumaat. Kalau orang paling malas pun hari Jumaat kena mandi. Dalam Islam memang mandi tiap-tiap hari lah orang Islam. Sampai kan ambil sembahyang untuk bersih tu, guna air untuk berwuduk, untuk beribadat. Agama lain tak ada, tuan-tuan. Pada waktu zaman kegelapan di barat, ketika Islam masuk ke Perancis, orang Perancis hanya mandi pada waktu hari raya mereka sahaja, hari-hari kebesaran. Hari lain mereka tak mandi. Bau tak tahulah macam mana orang barat pada masa tu. Islam sudah ajar lama dah. Islam sudah ajar, Nabi sudah ajar makanan yang paling rendah kolesterol, iaitu daging kambing. Itu makanan yang paling Nabi suka. Nabi dah ajar lama dah. Nabi tidak memutuskan diet daging, protein dan sebagainya seperti agama lain. Bila mereka nak rapat dengan Tuhan, mereka skip benda-benda yang bersifat protein binatang. Kononnya mereka akan lari daripada Tuhan, tidak akan sampai pada Tuhan. Nabi menunjukkan diet yang seimbang, yang pada hari ini bila pakar-pakar diterusi mengkaji, mereka tidak boleh mengkritik pun apa yang diajar oleh Nabi SAW. Kalau dalam perkara soal makan minum pun Nabi tidak terlepas pandang, apatah lagi dalam perkara-perkara besar dalam kehidupan. Sebab tu bulan Ramadan, mari kita sama-sama melihat untuk mengikuti sunnah Nabi SAW dalam setiap aspek kehidupan kita. Bukan sahaja berbuka dengan buah kurma, tadarus Al-Quran. Tadarus maknanya baca sambil belajar. Sambil belajar. Nabi tadarus dengan Jibril. Kenapa Nabi tak baca sendiri? Kenapa Nabi tak tadarus dengan sahabat? Sebab yang memberikan ilmu tentang wahyu Allah ialah Jibril. Maka label Nabi ialah dengan malaikat Jibril. Dan Nabi tidak kerja khatam sangat. Nabi khatam sekali dan tadarus dengan Jibril. Kecuali pada tahun kewafatan yang Nabi khatam 2 kali. Kita jangan tiru Imam Syafi'i. Bukan maksud apa, Imam Syafi'i bukan label kita. Dia label orang yang sangat hebat. Dia duduk di kabilah Bani Hawazin untuk belajar bahasa Arab berbelas tahun, semata-mata untuk mempelajari bahasa Arab piau. Dan bila dia baca Quran walaupun dengan cepat, otaknya adalah otak protestan. Dia bukan label kita. Imam Syafi'i bila dia baca Quran, dia baca buku, dia kena tutup yang sebelah ni. Kalau tidak, yang sebelah ni pun dia akan terus rakam juga. Maknanya kalau dia khatam pagi, siang sekali, malam sekali, dia boleh khatam dengan faham. Kerana label dia adalah label excellent, label yang genius tahap kita pun tak tahu. Tapi kita ni jangan lebih pada 7 hari sekali kalau boleh. Dan khatam dengan faham Quran. Jangan berpuluh tahun baca Qul a'udzu birabbil falaq wa min syarri ghasikin idza waqab pun kita tak faham. Wa min syarri hasidin idza hasad kita tak faham. Jangan inna a'tayna kal kautsar, dah hafal dah baca dah, sebab dia surah paling pendek dalam Quran. Al-Kautsar pun kita tak tahu apa makna dan penafsirannya. Sekurang-kurangnya kita baca, ambil masa untuk Al-Quran, kerana bulan Ramadan bulan Quran. Memoga Allah pilih kita. Allah pilih kita sekali lagi. Kerana kita tahu bahawa kadang-kadang di saat-saat akhir ada orang yang dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang lalu di wall Facebook kita, kawan-kawan yang diucapkan berlangsung kawa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada rekod penyakit tiba-tiba diambil oleh Allah. Dan dalam berbaki hari tak berapa lama lagi kita minta Allah Subhanahu Taala makbulkan doa yang kita panjatkan, wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami dalam bulan Ramadan. Allahumma sallimni li Ramadan. Wahai Tuhan, berilah keselamatan kepada kami bulan Ramadan, dan Ramadan untuk kami, dan terimalah segala amal ibadat yang kami nak lakukan dalam bulan Ramadan. InsyaAllah ada tazkirah-tazkirah lain lagi daripada para asatizah yang kita akan fokuskan dalam bulan Ramadan. Amalan-amalan sunnah, kita carilah apa yang boleh kita lakukan di samping keikhlasan yang sudah kita miliki. InsyaAllah dengan berpuasa, kita ikut Nabi SAW, kita tambahkan kefahaman tentang sunnah Nabi supaya kita benar-benar menjadi umat Nabi SAW. Banyak berselawat pada Nabi, terutama hari Jumaat pada hari ini, yang mana malaikat akan datang membawa dulan daripada cahaya dan mengutip selawat-selawat, dan akan pergi jumpa dengan Nabi sendiri, memberitahu tentang nama kita, tempat kita, bahawa orang ini berselawat. Alangkah bangganya kalau nama kita disebut
di hadapan Nabi SAW, dan dia berlaku terutamanya pada hari Jumaat. Jadi saya rasa itulah saja tazkirah saya dapat sampaikan. Moga-moga dapat manfaat kita bersama. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Marhaban, marhaban untuk Ramadan. Marhaban maknanya ar-rahbu, makna kita lapangkan dada kita, lapangkan hati kita untuk menerima Ramadan tanpa sedikit pun rasa keluh kesah, rasa tidak puas hati. Bahkan kita menerima dengan dada terbuka kedatangan Ramadan. Dan ingat, sehebat macam mana pun kita berada dalam Ramadan, Ramadan akan tetap meninggalkan kita, dan tahun depan Ramadan akan datang lagi, dan kita tak pasti kita akan dapat bersama-sama lagi dengan Ramadan pada tahun hadapan. Moga-moga Allah terus pelihara kesihatan dan umur kita untuk terus bersama Ramadan. Kita tangguh dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr lilladzina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq tawasaw bis sabr.